Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Okay, so macam biasa, sebelum kita mulakan kelas sejarah, pertama sekali cikgu nak kamu semua niat belajar sejarah kerana Allah Ta'ala. Okay, dah sedia? Okay, macam biasa, hari ini kita masih lagi belajar tentang tingkatan 4, iaitu bab yang ketiga pasal konflik dunia dan juga pendudukan Jepun di negara kita. Minggu lepas kita belajar pasal Perang Dunia Pertama. Jadi apa yang kita dah belajar minggu lepas? Hanya Perang Dunia Pertama, betul tak? Dari tahun 1914 sampailah 1918. Ini Perang Dunia Pertama. So tahun 1919 kita dah belajar ke belum? Kita dah belajar sebab kita dah belajar tentang Perjanjian Versailles. 1939 sampailah 1945. So ini adalah Perang Dunia Kedua yang mana kita akan belajar hari ini. Okay? So ini ada sedikit ringkasan lah untuk refresh balik apa yang minggu lepas. Itu tentang Perang Dunia Pertama, PD1, betul tak? So PD1 ni hanya berlaku dekat Eropah sahaja. Berlaku dekat Eropah sahaja. Apa faktor? Faktor ni adalah penyebab ataupun sebab. Kenapa berlaku Perang Dunia Pertama? Pertama sebab apa? Ada persaingan kuasa imperialis. Apa maksud imperialis? Minggu lepas cikgu ada cakap. Cuba type sikit apa maksud imperialis. Maksud imperialis. Sama macam imperialisme. Minggu lepas cikgu ada bagi tahu apa makna dia. Apa perkataan sinonim dia. Ya, jajahan. Kalau imperialis ni adalah kuasa penjajah. Imperialisme tu adalah jajahan. Okey, pertama sebab ada saingan kuasa penjajah ataupun imperialis. Yang mana diorang ni perlukan tanah jajahan. Kenapa nak tanah jajahan? Sebab nak bahan mentah dan juga kawasan pasaran. Dia nak kedua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa berlakunya Perang Dunia Pertama? Sebab ada Pakatan Ketenteraan. Yang mana kamu kena ingat, pakatan yang pertama PKT. Nama penuh dia adalah Pakatan Kuasa Tengah. Cikgu singkatkan jadi JAHBU. J Jerman, A dan H tu adalah Austria-Hungary, B Bulgaria, U Uthmaniyah. Ingat lagi kan? Yang kedua, pakatan yang kedua adalah PB3 ataupun Pakatan Bertiga. Antara yang ada adalah berperus. Britain, Perancis, Rusia, S adalah Serbia. Ini adalah antaranya lah. Tapi dalam Pakatan Bertiga ni ada lagi negara lain. Yang ketiga, faktor dia adalah krisis rantau Balkan. Dekat krisis ni ada dua krisis ataupun dua isu ataupun dua masalah. Pertama, Austria-Hungary tuduh Serbia hasut rakyat. Austria-Hungary yang berbangsa Serbia. Yang kedua, ini paling crucial lah, iaitu tentang pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Yang mana nama dia adalah Archduke Ferdinand bersama isteri dia Sophie kena bunuh. So disebabkan benda ni lah tercetusnya Perang Dunia Pertama. Sebabkan pembunuhan ni. Okay, ingat? Okay. Lepas tu ada, bila berakhir Perang Dunia Pertama, ada dua benda. Pertama ada Persidangan Damai Paris. Cikgu kata kalau ada perkataan damai ni, ingat je. Damai ni ialah bincang syarat perdamaian. So bila ada Persidangan Damai Paris ni, diorang ada lakukan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Yang mana dalam deklarasi ni ada dua prinsip. Prinsip yang pertama, dia kata nasib negara tu siapa yang tentukan? Rakyat diorang sendiri yang akan tentukan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah sempadan negara berasaskan bangsa. Ini penting juga untuk ingat dua ni. Lepas tu ada Perjanjian Versailles. Yang mana perjanjian ni melibatkan Jerman dan juga Pakatan Bertiga.
Yang mana apa yang Jerman kena buat? Ada 4 perkara yang Jerman kena buat. Pertama, dia kena tanggungjawab atas pemusnahan perang. Yang kedua, dia kena bayar papasan kepada Pakatan Bertiga. Yang ketiga, dia kena hadkan saiz tentera. Tak boleh saiz tentera ataupun angkatan tentera yang besar ataupun ramai. Yang terakhir adalah mereka perlu serahkan wilayah ataupun tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Masih ingat? Ingat kan? Okey, so hari ni cikgu nak masuk Perang Dunia kedua. Perang Dunia pertama berlaku dekat Eropah sahaja. Tapi Perang Dunia kedua, dia berlaku dekat 2 tempat. Tempat yang pertama adalah dekat Eropah. Yang mana Eropah ni melibatkan Eropah dan juga Utara Afrika. Yang kedua berlaku dekat Tanah Besar Asia dan juga Kepulauan Asia Pasifik. Ataupun kita panggil Asia Pasifik lah. Asia Pasifik yang melibatkan Tanah Besar Asia dan juga Kepulauan Asia Tenggara. Contoh, Asia ni negara apa? Kalau Asia Tenggara ada negara apa? Malaysia dekat Asia ke dekat Asia Tenggara? Siapa tahu? Cuba komen sikit. Malaysia dekat Asia Tenggara ke dekat Asia? Asia Tenggara? Okey, ada seorang jawab Asia Tenggara. Asia? Ada yang jawab Asia? Asia? Okey. Sini sekejap. So, Asia Tenggara ni kan Malaysia. Cikgu harap kamu nampaklah. Ini Malaysia. So, sebenarnya Asia Tenggara ni termasuklah Malaysia, Thailand, Laos, Hanoi, bukan Hanoi, Vietnam, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia. Ini adalah Asia Tenggara. Kalau Asia, dia adalah China, India, ke atas ni ada Korea, ada Jepun. Itu adalah Asia. Kalau kita kat sini Asia Tenggara. Cikgu harap kamu boleh bezakanlah Asia Tenggara dengan Asia. So, Perang Dunia Kedua berlaku dekat 2 tempat. Dekat Eropah dan juga Asia Pasifik. 2 tempat kan? Okey. Dalam Perang Dunia Kedua, dia ada juga pasukan ketenteraan dia orang. Cuma pasukan dia tukar nama ataupun lainlah daripada Perang Dunia pertama. Pasukan pertama adalah Kuasa Paksi ataupun cikgu pendekkan jadi KP. Yang mana dalam KP ni ada Jerman, Itali dan juga Jepun. Yang mana cikgu pendekkan jadi J Jerman, I Itali, J Jepun. Untuk kamu cepatlah nak mengingat. Kalau kuasa bersekutu ataupun nama pendek dia cikgu tulis KB. KB, kuasa bersekutu. Dalam KB ni kamu kena ingat ada 5 negara sahaja. Dan cikgu pendekkan jadi BAPER. B ni Britain, A Amerika Syarikat, P adalah Perancis, R adalah Rusia. BAPER. Jadi ada KP dengan KB, kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Ini adalah untuk Perang Dunia Kedua. Jadi kena ingat sebab dia berbeza daripada pasukan ketenteraan Perang Dunia Pertama. Nama lain dan negara yang terlibat ada penambahan sedikitlah. Okey, seterusnya kita akan belajar faktor. Faktor ni adalah sebab. Sebab kenapa berlakunya Perang Dunia Kedua, tapi kita akan belajar yang berlaku dekat Eropah dahulu. Kan ada 2 tempat kan? Eropah dengan Asia Pasifik. So sekarang kita akan belajar yang Eropah dahulu. Dia ada 3 sebab. Pertama, sebab apa? Muncul ideologi baru. Ideologi ni apa? Ideologi ni macam fahaman. Apa yang diorang amalkan dalam kehidupan diorang, ataupun diorang punya ajaran, ataupun diorang punya kepercayaan, apa yang diorang percaya. Macam itulah. Itu adalah ideologi lah.
Dan ada dua ideologi baru. Pertama adalah gerakan fasisma. Yang kedua adalah gerakan nazisma. Cikgu rasa antara dua ni kamu mesti selalu ataupun pernah dengar Nazi. Betul tak? Perkataan Nazi. So Nazi ni berlaku ataupun terbentuk masa Perang Dunia Kedua lagi. Fasis ni mungkin ada yang pernah dengar ataupun mungkin yang baru first time dengar fasisma ni. Nazisma mungkin dah ramai pernah dengar. Okey, so ada dua ideologi. Pertama, fasisma. Kedua, nazisma. Jadi, kalau fasisma ni kamu kena ingat siapa nama pemimpin. Nama pemimpin dia adalah Benito Mussolini. Benito Mussolini. Ini adalah gerakan fasisma. Dan gerakan fasisma ni hanya berlaku dekat negara Itali. Dan apa kepercayaan fasisma ni? Apa yang diorang percaya? Diorang ni, siapa yang mengamalkan fasisma ni, diorang ni lebih mementingkan negara lebih daripada kepentingan individu. Maksudnya Itali tu dia lebih pentingkan diorang punya negara daripada kepentingan seorang individu ataupun rakyat diorang. Diorang lagi pentingkan negara diorang. Maksudlah. Ataupun korang boleh nak ingat lah, nak senang ingat, cikgu ada guna, ya, kalau fasisma, I love my country. Sebab dia lebih pentingkan negara dia daripada individu. Dan lagi satu, diorang ni ada percaya nasionalisme melampau. Hari tu cikgu ada bagi tahu juga kan apa maksud nasionalisme. Ingat lagi tak? Apa maksud dia? Cuba type. Maksud nasionalisme. Ingat? Tak ingat? Ada dua perkataan hari tu yang cikgu kata kena ingat sampai habis. Imperialisme, nasionalisme. Perasaan cinta pada negara. Okey, betul? Ada lagi tak? Perasaan cinta yang mendalam. Okey, betul juga. Mendalam terhadap negara dan juga bangsa. Dan diorang ni rasa cinta sampai buat apa? Kalau nasionalisme ni. Tahu tak? Dia tak tahu? Pertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan menentang penjajah. Okey, betul. Jadi diorang ni cinta, nasionalisme ni ada perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan juga bangsa. Yang mana diorang ni akan pertahankan kemerdekaan negara ataupun diorang ni akan menentang penjajah yang cuba menjajah negara sendiri. Maksudlah, yang cuba menjajah negara kita lah. Itu adalah maksud nasionalisme. Jadi, kalau fasisme ni, dia kan ada nasionalisme melampau. Maksudnya, diorang ni cinta sangat dekat negara Itali tu, sampaikan diorang ni sanggup untuk menjajah orang lain. Nak pertahankan negara Itali tu sampai sanggup berperang. Sebab apa? Sebab bagi negara Itali, berperang tu adalah untuk tingkatkan image. Tingkatkan image negara mereka. Sebab itulah diorang ni dikatakan nasionalisme yang melampau. Sebab diorang ni sanggup berperang untuk kepentingan negara sendiri. Maksudlah. Dan apa yang diorang buat? Itali ada luaskan jajahan dekat mana? Habsyah dan juga Albania. Dua negara ni lah. Okey, itu adalah fasisme. Yang mana kepercayaan dia adalah I love my country. Dia lebih utamakan negara daripada individu. Okey, yang kedua, gerakan nazisme. Nama pemimpin dia cikgu rasa semua orang pernah dengar. Nama pemimpin dia adalah Adolf Hitler. Orang selalu panggil Hitler je. Hitler. Adolf Hitler. Yang mana nazisme ni berlaku dekat mana? Negara Jerman. Dan diorang ni kepercayaan nazisme ni diorang mengagungkan bangsa Jerman. Ataupun cikgu nak senang untuk kamu ingat adalah I love bangsa Jerman. Dia lebih pentingkan ataupun agungkan bangsa Jerman sendiri. Sampaikan kalau kamu pernah
dengarlah atau pernah tahu sampaikan diorang ada buat peristiwa Holocaust. Yang mana masa ni diorang bunuh orang Yahudi beramai-ramai dekat Jerman. So diorang ni agungkan bangsa diorang, sampaikan diorang akan bunuh bangsa lain dekat Jerman. Ini adalah gerakan Nazisme. So, Hitler ni dia berusaha nak pulihkan nasionalisme Jerman sebab diorang sekarang ni ada terikat dengan perjanjian Versailles, betul tak? Dengan cara, jadi macam mana diorang nak pulihkan diorang punya negara? Dengan cara ketepikan perjanjian Versailles. Yang mana dalam perjanjian Versailles tu ada 4 benda kan? So pertama, apa yang diorang ketepikan ataupun apa yang diorang langgar perjanjian tu adalah diorang bina angkatan tentera semula. Patutnya diorang kena hadkan angkatan tentera, tapi sekarang diorang langgar perjanjian ni dengan cara diorang bina balik angkatan tentera yang besar. Lepas tu yang kedua, cara mereka menentang perjanjian Versailles adalah dengan menduduki semula Rhineland. Yang mana Rhineland ni memang kawasan tanah jajahan mereka. Tapi bila habisnya Perang Dunia Pertama, dalam perjanjian Versailles, diorang kena bagi tanah jajahan diorang dekat Pakatan Bertiga sebab dia kalah kan. Tapi cara dia ketepikan perjanjian Versailles ni dengan cara ambil semula tanah jajahan yang kena rampas tu. Macamlah. So ni ada 2 ideologi baru. Fasisme, Nazisme. Tapi ini baru satu faktor. Ada 3 faktor, betul tak? Okey, faktor pertama dah habis. Faktor yang kedua, kenapa berlaku Perang Dunia Kedua? Sebab ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Yang mana masa ni, pertama ada 2 negara yang tak puas hati. Pertama adalah Jerman. Yang kedua yang tak puas hati adalah Itali. Kenapa Jerman tak puas hati? Sebab apa? Sebab bagi diorang perjanjian tu tidak adil. Dan dengan ada perjanjian tu akan menyebabkan terjejas kedaulatan negara Jerman. Sebab itulah dia rasa tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Apa lagi yang Jerman kena buat? Diorang ni hilang tanah jajahan. Diorang perlu bayar pampasan perang yang tinggi. Yang menyebabkan negara Jerman ataupun ekonomi negara Jerman merundum ataupun berlakulah inflasi yang teruk. Inflasi. Kiranya ekonomi mereka tak okey lah, tak bagus, jatuh, merosot. Berlakunya kemelesetan ekonomi. Sebab itulah dia cuba untuk tidak ikut perjanjian Versailles ataupun melanggarlah perjanjian Versailles. Itu untuk Jerman. Kalau Itali, kenapa dia tak puas hati dengan perjanjian Versailles? Sebab apa? Pertama, Itali ni adalah negara dalam apa? Cikgu nak tanya, Itali ni dalam Pakatan apa? Pakatan Bertiga ke Pakatan Kuasa Tengah? Itali. Bertiga. So yang bertiga adalah pakatan yang menang. Patutnya pakatan yang menang akan dapat tanah jajahan. Tapi sekarang ni walaupun Itali ni adalah pakatan bertiga, tapi dia tak puas hati sebab apa? Sebab tak diberi tanah jajahan macam negara lain. Sebab itulah dia join Jerman untuk menentanglah. Sebab diorang ni tak dapat tanah jajahan. Padahal Itali ni menang. Rasa tak puas hatilah. Yelah, contohlah kamu ni menang dalam pasukan bola sepak. Masing-masing ada dapat duit kan. Sebagai hadiah kan. Tapi tiba-tiba bila korang ni dalam pasukan tu yang menang, tapi korang seorang je tak dapat duit. Agak-agak okey ke tak? Mesti tak okey kan? Tak puas hati kan? Samalah macam Itali. Tak puas hati sebab orang lain dapat tanah jajahan, tapi dia tak dapat walaupun dia dalam pasukan yang menang. Setelah. Yang ketiga, faktor dia, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi cikgu nak bagi tahulah Liga Bangsa-Bangsa ni, kamu rasa ada tak sampai sekarang? Ataupun, kamu rasa dia ada tak sampai sekarang? Sebab Liga Bangsa-Bangsa ni, dia punya peranan dia adalah pertama, kena jaga keamanan dunia. Yang kedua, dia kena wujudkan kerjasama antarabangsa. Ada. Okey. Kalau ada, apa nama dia sekarang? Kamu rasa? UN. UN? Sure. UN tu apa?
bagi tahu? United Nation, okey, PBB. PBB. PBB tu nama panjang dia apa? Tahu nama panjang PBB? Nama panjang PBB tu cikgu bagi tahu lah. Nama panjang dia adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi UN dengan PBB ni sebenarnya sama. Cuma PBB ni bahasa Melayu, UN tu bahasa Inggeris. So UN dengan PBB ni peranan dia sama macam Liga Bangsa-Bangsa. So masa tu ada wujudnya Liga Bangsa-Bangsa lepas Perang Dunia Pertama. Yang mana kerja dia adalah kena pastikan keamanan dunia dan juga kena wujudkan kerjasama antara bangsa. Tapi kenapa boleh berlakunya Perang Dunia Kedua? Sebab Liga Bangsa-Bangsa ni gagal. Gagal apa? Pertama, dia gagal kuasakan perjanjian pelucutan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gagal tangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Disebabkan dia gagal untuk lakukan perkara tersebut, maka tercetusnya Perang Dunia Kedua. Meletuslah Perang Dunia Kedua. So inilah cabaran dia. Pertama ada krisis Manchuria. Masa tu Jepun dia dah takluk Manchuria. Manchuria ni China lah. Dekat yang China. Kalau sekarang dia China lah. Yang kedua, dia gagal dengan perjanjian pelucutan senjata. Sebab apa? Patutnya pelucutan senjata ni berlaku Jerman kan. Jerman tak boleh angkat senjata ataupun tak boleh perbesarkan angkatan tentera. Tapi Jerman buat apa? Dia keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan dia besarkan angkatan tentera. Liga Bangsa-Bangsa tak dapat nak halang Jerman. Yang ketiga, krisis Habasyah yang mana Itali serang Habasyah. So Liga Bangsa-Bangsa tak dapat nak sekat benda ni berlaku. Jadi sebab itulah berlakunya Perang Dunia Kedua. So ada 3 sebab. Pertama, ada ideologi baru. Iaitu ada 2. Nazisme dengan fasisme. Yang kedua, sebab tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Yang ketiga adalah sebab Liga Bangsa-Bangsa gagal. So ini adalah 3 faktor kenapa berlakunya Perang Dunia Kedua. Kamu kena hafal ringkasan. Ringkasan lah sikit. Faktor Perang Dunia Kedua. Faktor dia ada 3, betul tak? So pertama, sebab muncul ideologi baru. Ada 2. Nazisme yang berlaku dekat Jerman dan juga fasisme berlaku dekat Itali. Nazisme ni apa? I love bangsa Jerman. Kalau fasisme ni I love my country. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sebab tak puas hati dengan PV. PV ni perjanjian Versailles. Siapa tak puas hati? Ada 2 negara, Jerman dan juga Itali. Kalau Jerman tak puas hati sebab apa? Sebab hilang tanah jajahan. Ya Allah, jajahan pula. Sorry. Hilang tanah jajahan. Lepas tu kena bayar pampasan perang. Yang mana menyebabkan ekonomi merudum ataupun jatuh. Kalau Itali, kenapa tak puas hati? Sebab tak dapat tanah jajahan. Yang ketiga, Liga Bangsa-Bangsa gagal. Okey. So ini adalah faktor Perang Dunia Kedua berlaku. Okey. Seterusnya, kita akan belajar peristiwa yang berlaku masa Perang Dunia
kedua berlaku dekat Eropah. Yang dekat Eropah tahu. Sekarang ni kita hanya belajar yang dekat Eropah dahulu. So, kalau Perang Dunia Pertama, macam mana Perang Dunia Pertama ni betul-betul meletus adalah disebabkan pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Tapi kalau Perang Dunia Kedua, macam mana dia betul-betul boleh meletus Perang Dunia Kedua, boleh start Perang Dunia Kedua sebab Jerman serang Poland. Kiranya Jerman serang Poland dulu. Disebabkan benda ni lah, maka bermulalah Perang Dunia Kedua. Okay, kita tengok apa yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku ketika Perang Dunia Kedua. Kamu kena ingat yang pertama adalah Jerman takluk Eropah Barat. Yang mana masa ni Jerman dia nak takluk Eropah Barat ni, dia ada guna satu taktik. Yang mana nama dia adalah serangan Blitzkrieg. Kamu kena ingat apa makna ataupun maksud Blitzkrieg. Serangan Blitzkrieg ni maksud dia adalah serangan kilat. Maksudnya dia menyerang tu secara bertubi-tubi dan secara cepatlah untuk menakluk Eropah Barat. So, bila dia buat serangan Blitzkrieg ni, apa yang diorang berjaya? Diorang berjaya tawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan juga Perancis. Tahun 1941, Jerman hampir menguasai keseluruhan negara dekat Eropah Barat. Sekarang ni Perang Dunia Kedua bermula 1939. 41 ni Jerman dah hampir kuasai seluruh negara dekat Eropah Barat. Agak-agak hebat ke tak? Bagi cikgu hebatlah. Masuklah. Yang kedua, apa Jerman buat? Yang kedua, berlaku pengeboman Britain. Siapa yang bom? Jerman yang bom. Jerman dia bom Britain dan dia serang Britain ni melalui dua arah, udara dan juga laut. Dari September 1940 sampailah 1941. Yang mana apa yang Jerman buat? Dia serang dan juga dia musnahkan pelabuhan. Dia musnahkan kawasan industri. Dia musnahkan pertahanan Britain. Dan disebabkan serangan Jerman ni berlaku, apa kesan dia berlaku pada Britain? Ekonomi Britain terjejas. Ini antara peristiwa yang di-highlightkan lah pengeboman Britain. Okay. Lepas tu apa lagi yang berlaku? Itali join penyertaan Itali. Dia join siapa? Dia join Jerman ataupun Pakatan pula. Ataupun KP, kuasa paksi. KP, kuasa paksi. So masa ni Itali macam mana dia join Jerman? Macam mana dengan cara isytiharkan untuk berperang dengan Britain dan juga Perancis masa tahun 1940. Dan masa tu Itali serang Perancis bersama Jerman. Tapi Itali serang Perancis arah selatan dan Jerman dia serang Perancis arah utara. Cikgu nak tunjuk map kot, ada map. Sini. Ni negara Jerman kan? Ni negara Itali. So sekarang ni diorang serang Perancis. So Jerman ni serang Perancis arah utara, Itali serang Perancis arah selatan. Dan last sekali diorang memang berjaya tawan Perancis. Okay. So yang keempat, Jerman serang Rusia. Kamu rasa Rusia ni besar ke kecil? Kamu rasa antara Malaysia dengan Rusia, negara mana yang lagi besar? Cuba Rusia. Seorang dia jawab. Dua orang. Okay, Rusia. Okay, so Rusia lagi besar. Cikgu tunjuk cikgu ada screenshot map lah. Sekejap ni antara peta dunia tau. Ini Rusia. Ini mana Jerman? Ini Jerman. Jerman ni dia cuba tawan Rusia. Yang mana besar Rusia ni? Ni. Ni semua Rusia. Siapa? Rusia ni adalah negara yang paling besar dekat dunia. So Jerman yang kecil ni
cuba tawan Rusia yang besar ni. Yang mana operasi yang diorang namakan adalah, kamu kena ingatlah, Operasi Barbarossa. Iaitu serangan besar-besaran untuk tawan Rusia yang dilakukan oleh Jerman. Germany cuba untuk menawan Rusia. Dan antara sasaran bandar utama yang diorang serang adalah Leningrad, Moskow dengan Stalingrad. Kalau siapa pernah tengok cerita Stalingrad, dia tahu kot. Sebab Stalingrad ni ada movie pasal Perang Dunia Kedua yang berlaku dekat Rusia. Okay. So itu apa yang berlaku ketika Perang Dunia Kedua. Ni bandar utama. Kat sini Leningrad, Moskow, Stalingrad kat sini. So Germany cuba untuk tawan Rusia. Nama dia Operasi Barbarossa. Kamu jangan tertukar tau antara serangan Blitzkrieg dengan Operasi Barbarossa. Serangan Blitzkrieg nama dia serangan kilat, yang mana diorang ni ataupun Jerman ni cuba untuk menawan Eropah Barat. Kalau Barbarossa, Jerman cuba tawan Rusia. Jangan tertukar. Okay. So itu sahaja peristiwa yang ada dalam buku kamu. Jadi sekarang kita akan belajar berakhirnya Perang Dunia Kedua yang berlaku dekat Eropah. Macam mana boleh berakhir Perang Dunia Kedua. Jadi kuasa bersekutu menang. Siapa kuasa bersekutu? Bagi tahu cikgu, siapa kuasa bersekutu? Ada dua kan, kuasa paksi dengan kuasa bersekutu. Siapa yang ada dalam kuasa bersekutu? Cuba type. Rusia. Okey. Lagi? Rusia, Britain, Amerika Syarikat. Britain. Ada lagi satu negara. Ya, Perancis. Ataupun dalam KB ni cikgu pendekkan adalah Baper. Baper. Britain, Amerika Syarikat, Perancis, Rusia. So kuasa bersekutu yang menang. Kenapa kuasa bersekutu ni boleh menang? Sebab ada kerjasama kuasa besar dan juga ada strategi yang berkesan. Sebab dua benda ni lah. So bila kita tengok apa iktibar yang kita boleh dapat adalah pentingnya bekerjasama dan juga pentingnya bermuafakat dalam hadapi cabaran ataupun masalah. So pertama, macam mana kita boleh, bukan kita ni Allah, macam mana kuasa bersekutu ni boleh menang? Pertama, sebab ada kerjasama kuasa besar. So ada 3 negara kuasa besar yang bekerjasama. Yang kamu kena ingat adalah Amerika Syarikat, Britain dan juga Rusia. 3 negara ni mereka ni bekerjasama. Diorang ni bertemu dan juga membuat keputusan politik dan juga ketenteraan. Yang mana last sekali tentera bersekutu iaitu tentera darat, udara dan juga laut. Dia punya nak katanya dia punya ketua lah yang paling tinggi adalah komander tertinggi bersekutu, yang mana ketua dia adalah Amerika Syarikat. So Amerika Syarikat lah, dialah yang menyusun strategi ataupun semua kuasa bersekutu dia kena ikut arahan Amerika Syarikat. Sebabkan kerjasama kuasa besar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua sebab apa? Sebab strategi serangan yang berkesan. Pertama sebab apa? Ada berlaku kesilapan kuasa paksi. Kuasa paksi ni adalah Jije. Tapi antara Jerman dengan Itali lah, sebab berlaku dekat Eropah. So sebab apa? Sebab masa tu mereka ni cuba untuk menawan Rusia dan bila diorang nak tawan tu membawa kegagalan. So ini adalah salah satu langkah yang tersilap lah yang dilakukan oleh kuasa paksi. Yang kedua, kuasa bersekutu. Yang mana pemimpin dia adalah Amerika Syarikat. Dia ada buat satu perancangan. Yang mana perancangan ni berjaya
Dan perancangan ni adalah operasi pendaratan tentera bersekutu dekat Normandy, Perancis. Ingat lagi tak? Tadi kan Perancis ni kan kena tawan dengan Jerman. Jerman dia serang dari arah selatan, Itali serang dari arah minta maaf. Jerman dia serang dari atas ataupun utara, Itali serang daripada bawah iaitu selatan. So, masa ni kuasa bersekutu dia ada buat satu operasi yang mana nanti kita akan tengoklah apa yang diorang buat tentang pendaratan dekat Normandy. Yang ketiga, ni tentang kegagalan operasi menawan Rusia. Jadi sekarang ni siapa yang nak tawan Rusia? Negara Jerman. Masa awal-awal dia nak serang Rusia, semuanya berjalan lancar. Tapi setelah diorang ni melewati 2 musim sejuk dekat Rusia. 2 musim sejuk. Kiranya dalam 2 tahun jugalah kan, sebab 2 kali musim sejuk kan. So masa tu apa yang berlaku pada tentera Jerman? Banyak terkorban. Dan juga disebabkan tempoh perang yang panjang, apa yang berlaku dekat Jerman? Diorang ni habis peluru, habis minyak, makanan pun habis. Bila semua benda berkurang, apa yang terjadi pada tentera? Diorang ni semangat diorang lemah. Semangat tentera Jerman ni semakin lemah semasa nak tawan Rusia. Okey, jadi lagi satu, apa yang berlaku adalah seorang general Jerman nama dia Friedrich von Paulus. Dia ingkar arahan siapa? Adolf Hitler kan, pemimpin Jerman. Dia ingkar untuk teruskan peperangan. Sebab apa? Sebab dia serah kalah dekat Stalingrad. Dekat Rusia tu, general tu sendiri serah kalah. Walaupun Adolf Hitler tu suruh paksa juga untuk berperang, tapi dia sendiri yang serah kalah. Sebab apa dia serah kalah? Sebab makanan dah tak ada, peluru dah banyak habis, minyak tak ada, ramai yang mati semasa menawan Rusia. Sebab itulah operasi tawan Rusia ni gagal. Lepas tu ada kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu yang dia mendarat dekat Normandy, Perancis. Mendarat dekat Normandy, Perancis. Operasi ni berjaya dan dia dinamakan sebagai Operasi Côte D-Day. Operasi Côte D-Day. Yang mana apa rancangan diorang ni sebenarnya? Dalam operasi Côte D-Day ni, rancangan diorang adalah diorang ni memperdaya tentera Jerman. Sekarang ni dalam Perancis tu sebab dah ada tentera Jerman, betul tak? Sebab dia berjaya takluk Perancis. So, sekarang ni apa yang tentera bersekutu buat? Dia cuba tipu muslihat ataupun perdaya Jerman. Dan macam mana nak perdaya Jerman? Dengan cara diorang kata diorang akan mendarat dekat ni ada peta kan. So ini adalah operasi Côte D-Day kan. Sekarang ni KB, kuasa bersekutu, dia sebarkan berita. Yang mana berita tu mengatakan diorang akan mendarat dekat sini. Diorang akan darat dekat sini, Calais. So sekarang ni benda tu dah tersebar dekat tentera Jerman. Yang mana tentera Jerman tu dah kuasai Perancis. So apa KB buat? Dia sebarkan berita palsu. Yang kata diorang akan mendarat dekat Calais. Tapi bila hari kejadian, apa yang berlaku adalah diorang ni mendarat dekat sini, Normandy. Sebab apa? Sebab diorang dah suruh ataupun diorang dah sebarkan berita yang diorang akan mendarat kat Calais. So banyak tentera Jerman pergi dekat Calais, bersedia untuk lawan tentera kuasa bersekutu. Tapi bila hari kejadian, tentera kuasa bersekutu dia mendarat dekat Normandy. Disebabkan operasi inilah menyebabkan KB berjaya tawan balik Perancis. Sebabkan strategi yang berkesan. Yang mana bila berlaku ni, kesan dia adalah Jerman menyerah kalah dan berakhirlah Perang Dunia Kedua dekat Eropah. Boleh faham? Okey ke? Okey ke? Okey. So ini tentang Perang Dunia Kedua dekat Eropah. Okey. Baru satu tempat. Yang kedua adalah Perang Dunia Kedua dekat Asia Pasifik.
Yang mana Asia Pasifik ni melibatkan apa? Tanah besar Asia dan juga Asia Tenggara. Melibatkan dua tempat ni. Tanah besar Asia ni contohnya Jepun, Korea, China, India. Kalau Asia Tenggara ni melibatkan tanah Melayu, Indonesia, Kemboja, Thailand dan sebagainya lah. Okey. So kita tengok Perang Pasifik. So Perang Pasifik ni adalah nama lain. Nama lain Perang Dunia Kedua yang berlaku dekat Asia Pasifik. Ini nama lain dia tau. Nama lain dia adalah Perang Pasifik. So benda ni berlaku dekat Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan juga Kepulauan Asia Tenggara. Kenapa? Sebab berpunca dari Jepun ni muncul sebagai kuasa tentera yang paling kuat dekat Asia masa tu. So Jepun masa ni dia muncul sebagai kuasa tentera yang paling kuat dekat Asia. So pertama, kenapa dia berlakunya Perang Dunia Kedua dekat Asia Pasifik? Sebab berlakunya dasar peluasan kuasa Jepun. Pertama sebab apa? Keperluan perindustrian. Yang mana mereka ni cuba untuk kurang bergantung kepada Barat untuk dapatkan bahan mentah. Jadi bila nak kurangkan kebergantungan tu, apa yang mereka akan buat? Mereka akan dapatkan bekalan bahan mentah dan juga pasaran dekat sesebuah wilayah lah, wilayah lain yang tak melibatkan Barat. Sebab itulah dia cuba untuk meluaskan kuasa mereka dekat Asia Pasifik. Sebab dia perlukan bahan mentah. Yang kedua, sebab ada pengaruh golongan tentera. Sebab apa? Sebab masa tu tentera kan, tentera Jepun ni adalah paling moden masa tu. Dan juga tentera yang paling agresif lah masa tu. Dan juga bagi tentera, golongan tentera ni, diorang ni dia menjadi pemimpin dekat Jepun tau. Jadi bila dia memimpin Jepun, so bagi diorang ni nak selesaikan masalah ekonomi yang berlaku dekat Jepun adalah dengan cara takluk kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Bagi diorang itu adalah solusi dia. Kena takluk kawasan yang kaya dengan bahan mentah untuk keperluan industri mereka. Dan juga diorang kena cari kawasan pasaran. Nak buka cawangan lain dekat negara lain supaya boleh luaskan pasaran industri diorang. Dan masa tu siapa PM dia? General Hideki Tojo. Disebabkan PM dia tu adalah seorang tentera. Sebab itulah Jepun ni dia punya disebabkan politik tu dikuasai oleh golongan tentera. Sebab itulah dia punya solusi adalah dengan cara berperang ataupun menguasai kawasan lain untuk cari penyelesaian masalah ekonomi negara Jepun. Disebabkan General Hideki Tojo ni lah Jepun ni terseret ke kancah peperangan. Dan yang ketiga, ni order baharu. Order baharu. Jadi order baharu ni apa? Ni ada maksud order baharu. Rancangan Jepun untuk singkirkan imperialis Barat. Untuk singkirkan penjajah Barat yang ada dekat mana? Yang ada dekat Asia. Itu yang pertama, order baharu ni. Nak singkirkan penjajah Barat yang ada dekat Asia. Yang kedua untuk apa? Untuk kongsi kuasa, ini yang pertama. Dan juga untuk kongsi kekayaan. Yang mana kongsi kuasa dan kongsi kekayaan ni antara negara-negara yang ada dekat Asia ataupun Asia Pasifik lah. Sebab itulah Jepun nak buat order baharu. So, order baharu ni kembangkan kuasa, nak bebaskan ekonomi dan juga nak menentang imperialisme Barat ataupun menentang penjajahan Barat yang berlaku dekat Asia. Jadi diorang ni wujudkan order baharu dekat Asia Timur dahulu. Yang mana melibatkan apa? Jepun, Korea, China, Manchuria. Ia satukan negara-negara ni dalam satu blok ekonomi. Yang mana satu blok ekonomi akan buat apa? Diorang ni akan berkongsi kuasa dan juga
kekayaan. Ini adalah idea daripada negara Jepun, iaitu Orde Baharu Asia. So ini faktor yang pertama lah kenapa Jepun cuba, faktor yang berlaku kenapa Jepun menyerang Asia Pasifik. Yang kedua, kenapa berlakunya Perang Dunia Kedua dekat Asia Pasifik yang melibatkan Jepun? Sebab masa tu berlaku sekatan ekonomi terhadap Jepun. Siapa yang sekat ekonomi Jepun? Macam biasalah, kuasa bersekutu. Kenapa kuasa bersekutu ni sekat ekonomi Jepun? Sebab masa tu Jepun dia dah kuasai Korea, Manchuria, China. Yang mana bila kuasa bersekutu ni nampak Jepun ni dah berjaya tawan Korea, berjaya tawan Manchuria, berjaya tawan China. So reaction diorang adalah dengan cara sekat ekonomi Jepun. Sekatan ekonomi terhadap Jepun. So negara yang terlibat, Amerika Syarikat, British dengan Belanda. Diorang ni lah yang sekat ekonomi Jepun. Sebab apa? Sebab diorang ni nak halang Jepun dapatkan bahan mentah untuk industri dan juga operasi perang. Itulah. So, apa itu sekatan ekonomi? So, sekatan ekonomi yang dibuat oleh kuasa bersekutu ni adalah dengan cara hentikan perdagangan dan juga bekukan semua harta milik Jepun. Maksudnya semua harta milik Jepun yang dah diekspor yang dekat negara ataupun wilayah yang dah dikuasai oleh British Amerika Syarikat dengan Belanda ni, diorang bekukan. Contohlah, kalau barang, contohnya Jepun ni ada ekspor sabun, contoh dia ada ekspor sabun dekat wilayah jajahan British. So, barang-barang tu patutnya dia akan dapat keuntungan kan sebab dia ekspor untuk dapat keuntungan. Tapi bila ada sekatan ekonomi, barang yang diorang dah ekspor tu akan terbeku dekat negara tu. Maksudnya dia tak akan dikeluarkan ataupun dia punya hasil tu tak akan dijual ataupun barang tu dia tak akan dijual dan hasil tu tak akan diberi kepada Jepun. Dan Jepun ni akan mengalami kerugian kalau berlaku sekatan ekonomi. Sebab itulah. Jadi cara macam mana Jepun nak hadapi sekatan ekonomi daripada pihak bersekutu. Tadi dia dah kuasai Asia. So sekarang ni cara diorang nak hadapi sekatan ekonomi yang dibuat oleh tentera bersekutu ataupun pihak bersekutu, cara mereka adalah rancang kuasai wilayah yang ada dekat Asia Tenggara, Selatan Asia Tenggara. Bila diorang ni nak rancang untuk kuasai wilayah dekat Selatan Asia Tenggara, contohnya Tanah Melayu, Kemboja, Indonesia, itu Asia Tenggara kan. So bila nak kuasai wilayah tersebut, Jerman, sebab diorang ni satu pasukan kan. So Jerman ni dia hantar pakar dekat Jepun. Untuk apa? Kenapa nak kena hantar pakar? Pertama, nak kaji serangan terhadap wilayah selatan. Nak kaji macam mana nak serang. Macam mana nak buat strategi yang berkesan dan sebagainya lah. Dan yang kedua, untuk bantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Untuk bantu Jepun ni buat kapal terbang. So kalau kamu pernah tengok cerita Pearl Harbor ke apa kan ada kapal terbang Jepun kan. So kapal terbang Jepun tu ditolong oleh Jerman untuk buat kapal terbang tu untuk serang Pearl Harbor ataupun untuk serang Asia Pasifik. Sebelah. Kalau kamu pernah tengok cerita Pearl Harbor lah ataupun cikgu lah, ada satu cerita anime. Cikgu tak ingat tajuk dia apa, tapi dia bawa Studio Ghibli. Kalau kamu pernah dengar lah Studio Ghibli. So ada satu cerita tu dia pasal Jerman tolong buatkan kapal terbang perang untuk Jepun. Cumanya cikgu tak ingat apa tajuk dia. Itulah. Lepas tu, hasrat Jepun untuk membentuk pemerintahan baharu dekat Asia Pasifik capai kemuncak bila Amerika Syarikat nak tak ataupun gagal tamatkan sekatan ekonomi. Maksudnya bila Amerika Syarikat tak tamatkan sekatan ekonomi yang berlaku dekat Jepun, so Jepun ni lagilah berkobar-kobar untuk kuasai wilayah dekat Asia Pasifik. Setelah. So, apa yang Jepun buat? Dia arahkan serangan serentak terhadap Asia Pasifik. Yang mana masa tu Jepun dia serang Asia Pasifik ni dekat dua tempat hari yang sama.
Ini. Dia lumpuhkan armada laut Amerika Syarikat. Masa hari yang sama, Jepun ni kan, dia serang tanah Melayu dan juga dia serang Pearl Harbor. Dia serang dua tempat ni pada tarikh yang sama. Kenapa? Pertama, kenapa dia serang Pearl Harbor? Sebab dekat Pearl Harbor ni ada pangkalan tentera laut Amerika Syarikat. Yang mana ini adalah salah satu macam kebijaksanaan Jepun lah. Sebab apa? Sebab kalau contohlah dia tak serang Pearl Harbor, dia terus serang tanah Melayu tanpa serang Pearl Harbor, apa yang akan terjadi? Kalau dia serang tanah Melayu saja, Pearl Harbor ni adalah pangkalan tentera laut Amerika Syarikat. Jadi kalau ada negara dekat Asia Tenggara ni diserang, so pangkalan ni akan jadi backup. Akan jadi backup lah. Kalau ada negara, wilayah ataupun jajahan British ataupun Amerika Syarikat kena serang dengan Jepun. So, Jepun ni buat apa? Dia hancurkan Pearl Harbor. So, tak ada backup lah untuk Amerika ni lawan Jepun. Disebabkan strategi ni lah Jepun berjaya kuasai ataupun masuk ke Asia Pasifik. Sebab itulah dia serang Pearl Harbor. Lepas tu, tapi disebabkan Jepun ni dia serang wilayah jajahan Amerika Syarikat, dia serang jajahan Britain, dia serang tanah jajahan Belanda. So, siapa lagi yang join dekat perang Asia Pasifik? Amerika Syarikat. Patutnya, kalau yang dekat perang dunia kedua dekat Eropah je. Negara-negara yang dekat Eropah je yang terlibat. Kalau dekat Asia Pasifik ni, Jepun dengan negara-negara yang ada dekat Asia Pasifik tu sahaja yang terlibat. Tapi disebabkan Jepun ni serang tanah jajahan Amerika Syarikat, so Amerika Syarikat pun melibatkan diri diorang dalam perang dunia kedua dekat Asia Pasifik ataupun perang dunia Pasifik. So, kejayaan Jepun sebabkan apa? Strategi berkesan dan juga diorang ni kuasai serangan melalui laut, darat dengan udara. So, diorang ni berjayalah membentuk empire yang luas dekat Asia Pasifik menjelang 1942. So, ini adalah kesan lah kalau berlakunya perang. Kesan Perang Dunia Kedua. Seramai 75 juta nyawa terkorban. Apa lagi kesan dia? Berlaku kemusnahan harta benda. Berlaku kematian. Rakyat ataupun masyarakat mengalami kesengsaraan. Ada rakyat yang kelaparan. Ada yang ketakutan. Berlakunya kezaliman. Ada yang jatuh miskin. So, ini adalah antara iktibar ataupun kesan lah kalau berlakunya perang. So, kenapa kita belajar sejarah perang dunia ni? Supaya kita dapat elakkan peperangan. Macam itulah. So, ini saja untuk perang Pasifik. Ini Jepun 8 Disember 1941 dengan 8 Disember 1941. Dia serang Kelantan dengan Pearl Harbor. Yang mana masa dia serang Kelantan dengan Pearl Harbor. Dan masa ni, masa Jepun masuk ke tanah Melayu ni, Thailand je tak kena serang. Kenapa? Agak-agak kenapa Thailand tak kena serang? Siapa tahu? Allah. Siapa tahu kenapa Thailand je tak kena serang? Cuba type. Tahu tak kenapa Thailand tak kena serang? Tak tahu? Tahu? Tak tahu? Bersekutu dengan Jepun. Maksudnya dia bekerjasama dengan Jepun kan? Lagi? Siapa lagi tahu? Ada tak? Ke tak tahu? Okay, so kawan kamu ada cakap bersekutu dengan Jepun. So, betul lah. Sebab apa? Kenapa Thailand ni tak kena serang? Sebab Thailand ni tolong Jepun untuk masuk ke tanah Melayu. So, diorang buat perjanjian, buat macam deal kan. Kau jangan serang aku tolong kau masuk tanah Melayu. Sebab itulah Thailand tak kena serang masa Perang Dunia
kedua. So antara tempat yang kena serang, Pulau Guam, Miri, Filipina, Pulau Wake, Hong Kong, Manila, Burma, Sandakan, Singapura, Darwin, Laut Jawa. Diorang serang Kepulauan Jawa. So inilah Asia Pasifik. Ini semua Asia Pasifik. Kalau yang ni Asia, kalau yang ni Asia Tenggara. Berbeza tau. So yang pasal Jepun ni sikit saja yang berlaku kat Asia Pasifik lah. Sebab apa? Sebab nanti yang seterusnya kita akan belajar lebih detail pasal Jepun serang tanah Melayu saja. Ini secara umum lah ataupun meluas kenapa Jepun serang. Jepun ni hanya serang sebab nak ekonomi, lepas tu sebab berlaku sekatan ekonomi dan juga diorang ni rancang takluk wilayah dekat selatan Asia Pasifik. So, cikgu harap korang okey. Sebab itu saja untuk hari ini. Kalau nak sambung panjang lagi. So, nanti cikgu akan bagi satu soalan tau. Satu soalan saja, nanti cikgu akan share dalam grup. Yang mana soalan tu, kamu kena jawab. Dan kamu kena hantar jawapan DM cikgu. Boleh? Tahu? Boleh? Okey, okey. Bagus. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk yang dengar sampai habis kelas. Segala yang cikgu ada salah silap ke, cikgu minta maaf. Segala kekurangan pun cikgu minta maaf. Itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua.